Budak biasa. Dia always stand by. Allah selamatkan. Ada duit beli kereta, jangan lupa. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kita bertemu lagi dalam sebuah ataupun satu episod khas sempena di bulan Ramadan yang saya percaya yang di luar sana semua sedang berpuasa, mood tak ada. Jadi harap-harap dengan episod kali ini kita dapat mengisi mood yang tak ada mood tu, dan sambil-sambil menunggu waktu untuk berbuka puasa ataupun waktu menempuh jam dalam membeli juadah di bazar. Harap-harap podcast ini dapat membantu sementara menunggu waktu untuk berbuka. Okey, episod kali ini kita akan sebab apa saya sebut episod khas ni? Sebab episod kali ini kita bersama dengan man of DTC ataupun DTC Car Lifestyle, iaitu dengan ownernya sendiri ataupun orang penting lah di DTC Motor ni, bersama Encik Afendi selaku pengarah urusan di DTC Motor untuk berkongsi sedikit pengalaman ataupun beberapa pandangan tentang dunia ataupun industri recon pada hari ini. Baik, jadi di sebelah saya hari ini, biasa saya buat podcast dengan episod sebelum ni agak santai. Cuma kali ni sebab saya dengan bos ni, dengan Encik Afendi, jadi dia agak kekok dan agak nervous. Jadi saya perkenalkan sebelah saya ni Encik Afendi. Macam saya cakap tadi lah, orang penting di DTC Motor ni, ataupun DTC Motor ni orang kata popular tak popular lah, tapi saya percaya di luar sana semua tahu DTC Motor ni. Ada yang kata sebagai showroom artis lah, showroom popular lah, showroom supercar lah. Jadi hari ni kita akan kongsi ataupun dengan lebih lanjut Cik Fendi akan menyuarakan pandangan dan pendapat. Jadi saya silakan Cik Fendi untuk bagi sedikit kata-kata semangat, kata-kata pembukaan. Assalamualaikum, selamat sejahtera, selamat berpuasa kepada seluruh umat Islam dan follower-follower DTC amnya. Harap semua sabar menempuhi bulan puasa. So mood pun tak berapa okey, mood tak menentu. So dengan adanya podcast ni, harap dapatlah orang cakap mengisi waktu terluang sambil-sambil kita sama-sama menunggu untuk berbuka puasa. Okey, saya Mak Afendi Wahid. Seperti yang semua maklum, saya mau cakap DTC ni lebih kepada orang di belakang lah. Betul? Man behind the scene lah. Man behind the showroom. Saya pun nak gambarkan tu, saya tak tahulah layak ke tidak, tapi lebih kurang macam tu lah. Saya hanya buat kerja apa yang termampu, dan selebihnya orang cakap DTC ke, saya sendiri pun dikenali sebab benda-benda macam ni lah. Okay, jadi maaf lah agak kekok sebab tak pernah dengar, tak ada ni first time saya ni di podcastkan ni. Okey, jadi saya cubalah mana yang termampu, yang terbaik, dan sama-sama kita enjoy. Yang penting kita enjoy. Okey. Mana yang dengar dekat radio tu, kita ada cover dekat Spotify juga. Kalau tak boleh tengok muka, boleh dengar suara kami lah. Suara kami ni tak apa-apa. Kita boleh dengar dekat radio juga? Dekat Spotify. Kita akan masukkan di Spotify. Dan kita dah masukkan dah. Itulah. Saya ni agak-agak kurang sikit lah kalau bab-bab ni. So minta maaf lah. Saya cubalah yang termampu. Okey. Okey, kita mula dengan soalan pertama kita pada hari ini. Saya nak tanya pada Cik Afendi lah.
Cik Fendi sendiri dalam industri kereta recon atau kereta import khususnya dah berdekat-dekat. Saya rasa ramai yang kenal lah dalam, khususnya dalam industri ini. Boleh tak Cik Fendi kongsikan sedikit point of view berkenaan dengan industri recon, termasuk dengan kemajuan teknologi dan kebanjiran kereta-kereta seperti kereta EV. Adakah industri recon tu akan bertahan seperti biasa? Ada efek tak dengan kereta EV yang masuk? Ada efek tak dari segi pandangan Cik Fendi sendiri? So sekarang ni kita fokus EV dulu Okey. Maknanya yang EV tu, kebanjiran kereta EV sekarang ni ada efek tak pada industri recon tu? Ke kita pun akan buat keluar kereta EV juga satu masa akan datang ke macam mana? Okey, pertama sekali tadi saya dah maklumkan yang saya ni kalau bab teknologi ni memang agak kurang sikit lah. Jadi untuk ambil tahu tu bukan tak nak ambil tahu, memang kena ambil tahu sebab melibatkan industri yang saya tengah ceburi. Jadi sikit sebanyak tu impact dia, orang cakap, saya rasa bagi saya besar jugalah. So kalau tanya saya, sangat penting untuk kita mencuburi bidang EV ni, sebab kita sedia maklum, boleh katakan orang cakap satu dunia sekarang dah sibuk dengan EV, lebih-lebih lagi China. So kalau kita tengok China dah berlawan-lawan dengan negara-negara lain, especially US, yang mana China ni saya rasa dah ada boleh sebut beratus dia sebenarnya. Sebenarnya dia macam dah ada dulu sebelum US brand. Okey. Kalau tak silap saya lah. Jadi dah brand tu orang cakap terlampau banyak sangat. So kita ni orang cakap kalau kita tak ambil tahu, yang mana kita akan ketinggalan jauh lah. So begitu juga DTC. Jadi DTC ni pun lately lah adalah buat bawa masuk model-model Tesla, dan kita juga insyaAllah akan berkolaborasi dengan satu syarikat EV daripada China. So yang mana masih dalam perbincangan lah. So brand tu saya tak boleh umumkan lagi lah. Tapi brand tu orang cakap kalau di Indonesia memang jenama EV ni daripada China ni yang agak orang cakap ke depan, yang agak famous lah, antara yang famous di Indonesia. And then maksudnya di Indo ni memang assemble di China juga atau dia ada dia ada sendiri, kerajaan dia pun ada buat macam kita insentif yang agak menarik, yang mana dikecualikan cukai. So ada serta-serta cukai yang kecil je hanya dikenakan, dan kerajaan dia orang memang galakkan untuk buat pemasangan tempatan. Pemasangan tempatan di CKD di Jakarta, di Indonesia. Dia assemble EV tu sendiri, bukan pakai macam CPU from China, bukan? CPU from China lah. CPU from China pasang di sana. So dia banyak jugalah yang insentif-insentif yang dia orang dapat peroleh apabila menggunakan kenderaan EV ni lah. Okey, maknanya mungkin di masa akan datang baru DTC Motor akan reveal lah apa brand yang akan dibawa masuk yang kereta EV tu kan? Ya. Okey, untuk soalan yang seterusnya lah. Saya nak sentuh sikit boleh? Boleh. Dalam orang cakap proses pembelajaran kita lah mengenai EV, kita juga dah mula buat pre-order yang mana model-model yang luxury. So seperti yang umum sedia maklum kat luar sana, memang DTC lebih kepada kereta-kereta premium, luxury dan high end lah. Jadi unit-unit EV yang keluaran contoh, kita ada, saya rasa kita yang pertama kot, kita masuk Rolls-Royce Spectre. Sorry nak sebut pun salah. Full EV. So kita yang pertama bukan franchise EP yang masuk Rolls-Royce yang model berkenaan. Jadi kat sini juga kepada sesiapa yang keluar sana yang nak buat pre-order, especially yang high-end punya brand untuk EV, so kita alu-alukan. Jadi first time luxury brand yang DTC betul bawa untuk EV kan? Betul, selain daripada Tesla. Dan saya pun
baru dapat tahu yang mana kita buat proses untuk mendapatkan dia punya documentation apa semua daripada custom. Memang dia orang maklumkan kita yang pertama masuk model EV daripada Rolls-Royce tersebut. Jadi penglibatan dia macam FD dia berbeza tak dengan yang proses macam kereta Recon yang sedia ada sekarang? Berbeza sebab yang tu model yang paling terbaru, which is memang tak ada langsung kecuali daripada Rolls-Royce sendiri. So kita orang cakap proses tu memang agak mengambil masa lah. So tak sama macam yang sebelum-sebelum ni ada orang bawa masuk Tesla apa semua kan. Jadi benda tu memang dah sentiasa orang cakap ada penglibatan masuk. Jadi yang ni yang memang yang pertama. Dia proses makan masa tapi dia boleh bawa masuk. Lebih kurang macam proses bayar cukainya masih sama kan? Masih sama. Cuma kan semua sedia maklum memang EV sekarang dikecualikan cukai. Sehingga ke 1 tahun yang inilah. Okey, berbalik pada Cik Effendi sini ada sentuh pasal pre-order kan. Kat sini saya nak bertanya sedikit lah. DTC ni sebenarnya sangat popular di luar sana berkenaan dengan jualan special order ataupun pre-order lah dari UK yang kita sedia maklum. So bagaimana Cik Effendi membina kepercayaan dengan customer hingga berjaya ke peringkat ini, dan mengapa customer memilih DTC sebagai pusat untuk dia membuat special order? Saya tak nak sentuh pasal EV, saya ambil umum. EV ni sebab lately je lah. Sebelum ni macam mana saya nak describe tapi yang special order ni maksud saya keseluruhan lah. Keseluruhan lah. Tak kira kereta EV, tapi saya fokuskan kepada luxury. So luxury ni memang orang-orang kat luar memang tahu harga dia mencecah jutaan ringgit. Jadi untuk orang nak buat pre-order, untuk orang yang nak letak deposit, orang cakap yang sebesar macam ni agak orang cakap susah lah. So untuk dapatkan confident orang cakap level tu, kepercayaan tu bukan senang. Jadi saya pun bukan buat benda ni orang cakap baru setahun dua. Cuma kita orang cakap taklah orang cakap segah sehebat company kat luar sana yang selalu mewar-warkan pre-order lah, skim itulah, skim inilah. Jadi kita tak nak cerita panjang. Berapa banyak orang kat luar sana cakap pre-order, berapa banyak yang telus, berapa banyak yang cakap semua orang cakap transparent. Tapi saya no comment. Saya cuba buat apa yang terbaik untuk customer DTC, yang mana memang kita akan buat setelus sejujur-jujurnya. Bukan sekadar hanya cakap omong-omong kosong, itu transparent, ini tak ada sorok, ini tak ada ni, tapi akhirnya adalah orang cakap benda yang tak sepatutnya berlaku jadi yang tak seperti yang kita inginkan lah. So kat situ berbalik pada cerita tu sebenarnya simple. Kita dapat kepercayaan daripada customer dengan cara kita yang tersendiri, which is kita memang menjaga benda-benda yang saya cakap tadi dan berterusan dan kita memang orang cakap kalau buat A je lah jawapan dia, tak ada A plus A, B tak ada. So kita tak nak benda macam tu berlaku, yang mana lebih-lebih lagi pasal duty. So saya nak sentuh pasal duty kat sini. Contoh, kalau kata sepatutnya duty dibayar varian tersebut, dan yang mana orang yang nak dapatkan kereta tu dengan harga yang murah orang cakap diubah ke dimanipulate lah duty kepada variant atau model yang lain untuk mendapatkan duty dengan harga murah, yang mana kita memang sekeras-kerasnya lah, kita memang takkan buat benda-benda perkara yang tak betul macam tu lah. Itu kita boleh garanti so yang tu kita boleh garanti 100%. So saya percaya atas sebab itulah mungkin DTC ni menjadi orang kata satu tempat lah. Pusat orang kata mungkin. Customer memberi kepercayaan untuk membuat special order khususnya kan. Dan kita juga orang cakap tak adalah orang cakap terlampau expose sangat dengan benda-benda ni. Kita pun tak, benda tu dia datang dengan sendiri. So customer dia buat research sendiri, tempat mana yang paling okey dia letak deposit. Sebab bukan sikit-sikit tau deposit ni. Contoh minimum kereta yang harga 1 million, minimum kita akan ambil pun at least 30%, dah 300,000. Apatah lagi yang kereta lebih harganya lebih daripada 1 juta.
So memang orang cakap kepercayaan tu kita kena letak nombor 1 lah. Okay, macam Cik Fendi kan, saya percayalah dalam industri import atau kereta import ni, Cik Fendi ni yang kata memberi inspirasi lah kepada kumpulan-kumpulan motorsport di luar sana kan, dan mencipta budaya pemotoran. Boleh kongsikan sedikit tak di podcast kita hari ni pengalaman Cik Fendi, bagaimana boleh berkecimpung dalam dunia jualan kereta mewah ni? Sebab kan namanya pun dah pelik dah orang kata unik kan, DTC Car Lifestyle. Ada maksud sebaliknya ke macam mana dia dapat nama sedemikian? Sebelum tu DTC tu pun sebenarnya ada nama tersendiri dah dalam, tapi saya tak nak sentuh pasal DTC. Kita sebut Car Lifestyle. Car Lifestyle, okay. So minat. Kerana minat tu orang cakap ialah salah satu benda kalau kita buat sebab minat, kita akan jadi lebih lagi lah. Orang cakap passion kita, orang cakap kita akan bagi lebih hasil dia. So hasil dia pun ialah of course lah akan dapat lebih. Tak kira kereta ke apa pun kita buat lebih, kita akan dapat lebih apa-apa dua bidang yang kita ceburi lah. So minat tu memang orang cakap daripada zaman sekolah lagi. Bab kereta saya pun belajar dalam bidang otomotif. Jadi daripada situ so tercetuslah orang cakap pasal Car Lifestyle tu. Jadi Car Lifestyle tu kalau kita tengok kita letak Car Lifestyle. So car tu memang kereta lah, memang kereta, tapi lifestyle tu kita more tu kereta. So Car Lifestyle ni macam-macam. Boleh pergi macam travel, boleh camping, boleh hiking. So macam-macam benda yang melibatkan benda-benda lain lah, tapi kita more tu car. So Car Lifestyle. So apa-apa pun kereta. Lifestyle. Sebab kalau saya tahu boleh. Sebab yang saya faham nama DTC tu sendiri, DTC Car Lifestyle, macam slogan daripada DTC tu dedicated to cars. Jadi kita go deep lagi. Sebab produk di DTC ni kita menjual kereta yang bukan keperluan. Jadi contohnya Spectre, Porsche, two doors, kereta sport Ferrari, kita jual kereta tu dalam kategori luar keperluan. Jadi dia customer yang datang tu lebih yang menjurus ke arah tu, passion kepada hobi. Passion kepada kereta ataupun kolektor. Jadi itu yang kita maksudkan lifestyle tu. Kita macam saya punya slogan, kita menjual ataupun kita merealisasikan impian orang untuk dapatkan kereta impian. Itu yang kita highlight di situ. Jadi bila orang datang tu, orang selalu berimpi-impi. So dia more to lifestyle ni, dia banyak. Bila kita go deep, macam dia tadi ada main diecast, ada banyak collection kereta. Yang benda tu pun salah satu lifestyle juga, kereta. Dia tak disebut kereta mainan ke apa. Jadi di sini kita highlight lifestyle tu adalah lifestyle dengan kereta. Lifestyle kita dengan kereta. Kadang-kadang orang yang dah bekerja kuat, usahawan-usahawan ni, dia nak meluahkan rasa reward diri dia dengan hasil usaha dia dengan memiliki sebuah kereta yang cari hidup dia lah untuk dia. Kita tak boleh nak describe benda tu. Itu yang nama Car Lifestyle tu lah. Dulu pun saya sebenarnya sebelum, ialah kebetulan kita dah pindah ke tempat baru, so tiba-tiba COVID. Kalau ikutkan plan saya sebelum COVID tu macam-macam. Start daripada office ni dengan dia punya orang cakap stylenya, dia punya designnya. Jadi saya sebenarnya nak create macam-macam. Contohnya macam gathering, motorsport gathering lah. So community. So at least kalau tak ada banyak pun every month. Dulu fikir sampai every week, tapi saya rasa tak mungkin tu. Every month tu macam okey sikit lah, masa tu sempat lah untuk kita fikir. So orang-orang yang ada hobi yang sama dan berkumpul. Mungkin yang ada Lamborghini bulan Februari, yang ada Ferrari mungkin bulan Mac. So tukar-tukar, sentiasa tukar. Brand by brand. Yang Beamersnya mungkin ada satu bulan pula untuk Beamers. At least for start orang cakap. So saya sampai ke situ sebenarnya, tapi masa tak mengizinkan. Tapi mungkinlah lepas ni kita lebih kena fokus lah. So selain pada Car Lifestyle tu, kita ada motorhome lifestyle. Sebab ada orang gaya hidupnya macam nomad. Tu DTC pun tak lupa juga kita ada bawa masuk motorhome.
Tu inspirasi daripada Cik Fendi sendiri lah. Dia suka berian rare. Jadi dia bawa. So dia relate lah dengan car lifestyle. Car lifestyle tu, car tu umum. Kalau kita nak kata vehicle lifestyle macam kelakar pula kan. Ada banyak cabang. Salah satunya yang unik, motorhome. Kalau siapa-siapa ni follower kita perasan, DTC sampaikan ke Sarawak, ke Borneo. Masa program kita punya kembara Sama yang itu bersama yang Ketua Agong. So kita itu masa tu motorhome DTC. Motorhome DTC dibawa hingga ke Borneo. Ke Borneo Untuk mengikuti sebahagian konvoi tersebut. Dan saya sendiri yang ke sana. Yang koordinat semua itulah. Menarik ya. So macam itulah pengalaman paling manis lah orang kata buat saya dan DTC lah. So konvoi dan orang cakap berkhidmat untuk Agong kita masa tu. Agong yang ke-7. Ya. Okey, seperti yang kita sendiri lihat umumnya kan, DTC ni punya reka bentuk showroom yang agak unik ataupun lain daripada ikon-ikon yang lain ya. Adakah inovasi Cik Fendi sendiri menterjemahkan melalui showroom atau Cik Fendi menggunakan designer untuk membangunkannya? Sebab ramai customer kan, banyak yang suka bergambar di showroom walaupun dia tak beli kereta tapi dia berminat nak bergambar di, especially di lampu neon kita DTC tu lah. Saya perasan lah benda tu masa mula-mula sekali DTC ni awal-awal yang showroom baru ni siap. So ramai yang singgah ambil, ada juga arkitek atau designer singgah ambil dan tanya siapa designer. Ini memang pure buat punya idea. Taklah pure. Of course lah ada designer tapi idea tu datang menterjemahkan saya nak macam ni. Kebetulan pula dapat orang yang sekepala. Jadi benda tu datang ngam lah. Lepas tu Winterdim pun juga kalau kita tengok ialah reka bentuk butter yang expose spring ni tu kebanyakannya daripada luar negara kan, especially daripada UK apa semua. So bukanlah kata kita nak meniru, mungkin jauh lagi nak sampai, tapi kita curi lah idea tu sikit sebanyak. Kebetulan saya pula memang minat architecture walaupun tak belajar, tapi sangat minat sebenarnya. So kat situlah saya cuba explore apa yang boleh. So kalau kita tengok showroom yang di Kuantan juga pun saya cuba olah something different, which is brick kita combine dengan metal container. So ada kelainan sikit kat situ, tapi ada yang cakap ni bukan saya cakap ni orang kat luar beritahu, customer cakap orang kat luar sana cakap Kuantan lagi okey, kat sini kurang sikit. So depends on siapa punya nilai dengan so saya tak kata showroom kita cantik, saya cuma luahkan apa yang saya nak. So dah mungkin bagi saya dah sampai, dah cukup untuk saya lah setakat ni. So alhamdulillah lah penerimaan. Kadang-kadang ada kru filem pun buat syuting drama. Kadang-kadang saya sekat sebab dah terlampau ramai nanti kan susah nak ni kan. Tapi mana-mana yang okey dengan kita collaborate saya bagilah. So itulah kat situ boleh nampak lah ada orang cakap impact dia juga. Sebabkan showroom juga, so nama DTC pun orang cakap sedikit ni lah terkenal. Jadi perbualan. Mana lepas ni kalau siapa-siapa nak tak kat gambar boleh lah boleh, kita tak boleh. Boleh. Cuma dengan kreator tu kena tanya. Sebab kita nak kena jaga kreator tu punya kondisi. Disebabkan showroom ni dah menarik. Tapi ni Paul punya idea. Ni sebab dia pun nampak macam vintage. Nak kita back to 15th century ke apa ke. Kita sekarang ni sebenarnya dekat, bukan DTC, kita ni di Cafe The Anderson Drive, Jalan Ampang Hilir. Memang bersebelahan dengan DTC je. So kalau siapa-siapa Jalan Anderson ke Jalan Ampang Hilir? Jalan Ampang Hilir. Jalan Ampang Hilir. Jalan Ampang Hilir. Lorong ni Lorong Jalan Anderson. So Jalan Anderson ni pun memang baru je, kalau tak salah saya dalam setahun lebih baru majlis DBKL yang bagi so kalau siapa-siapa nak datang boleh lah sambil iklan sekejap. So maknanya kebetulan lokasi The Anderson Drive ni sebenarnya sebelahan dia dengan di sini punya showroom. Jalan kaki Jalan kaki je. Jadi kita ni
kena berterima kasih lah dekat Anderson Drive kerana bagi peluang kita guna ruang ni untuk kita sesi podcast hari ni. Okey, kat sini saya sebenarnya nak balik kembali ke soalan nombor 3 tadi. Sebab saya rasa mungkin Cik Fendi ada terskip sikit. Okay. Bagaimana Cik Fendi memberi inspirasi kepada inspirasi dalam segmen motorsport ataupun dunia recon industri itu sendiri? Memberi inspirasi maksudnya macam Cik Fendi ni seorang yang kata lama lah yang berdekat-dekat dalam dunia ni. So saya percaya lah ramai kat luar sana yang menjadikan Cik Fendi ni inspirasi dalam dunia recon tu. So untuk masa depan lah, apa pandangan Cik Fendi berkenaan dengan industri recon tu? Pertama sekali nak kata lama tu tak lama lah. Saya agak baru lah dalam bidang otomotif. Lebih-lebih lagi untuk industri recon di Malaysia ni lah. Cuma kebelakangan ni mungkin sesiapa yang dalam industri otomotif ni sedia maklum, lebih-lebih lagi industri recon ni kita ni dilambatkan dengan syarikat-syarikat baru yang new player yang mana banyak AP baru dikeluarkan oleh kementerian ialah yang saya tahu untuk menggalakkan industri otomotif ni orang cakap berkembang majulah di negara kita. Akan tetapi komen saya je lah, pandangan peribadi. Saya cuba buat perbandingan semasa permulaan saya menceburi bidang ni, yang mana lebih kurang 15 tahun yang lepas lah saya rasa, agak sangat berbeza. So perbezaannya yang paling ketara saya boleh katakan ialah kita punya profit margin. Business lah, ini business side lah. So jelas daripada business tu orang cakap kita boleh berkembang. Macam mana nak ialah tadi apa soalan sekali lagi? Maksudnya macam apa pandangan Fendi sendiri berkenaan dengan industri recon pada ketika ini lah. So itulah saya buat perbandingan. Maksudnya sangat jauh berbeza tu, yang mana profit margin kita dah terlampau rendah, lepas tu terlampau banyak saingan. Yang mana kalau kata saingan tu secara sihat, kita okey lah, kita boleh terima, masih lagi kita orang cakap akur. Tapi lately ni saingan ni macam dah tak berapa sihat. Sebab berapa sihat tu dari segi apa? Harga especially harga lah, player baru ni. Harga lah, especially harga, yang mana orang cakap sampaikan kereta especially kereta Jepun, kita buat masuk sampaikan kita dah terpaksa jual dengan harga kos, which is benda tu orang cakap dah memang sangat-sangat tak bagus lah untuk industri. So macam kenapa saya cakap dengan harga kos, kerana dengan lambatkan orang cakap kereta yang ada, lepas tu dengan yang saya sebut yang pertama tadi, yang ada masalah dengan duty apa semua. Jadi daripada situ ada yang boleh jual murah, ada yang boleh jual ada yang terpaksa jual mahal sebab nak apa yang orang cakap, nak dapatkan balik dia punya profit yang setimpal. Ada setengah player yang menurunkan harga kereta yang tidak masuk akal dengan oleh kerana betul lebih kurang macam tu. So dengan itu, itulah yang dimasukkan saingan yang tidak sihat. Betul. Berbalik kepada Fila tanya tadi pasal inspirasi. So inspirasinya simple. Bagi saya kita tak ada jalan singkat. Saya ambil contoh diri saya je lah. Memang orang nampak orang boleh cerita terus DTC, Cik Fendi ada tu ada ni dengan apa yang dia nampak sekarang, tapi dia tak nampak apa yang saya lalu 15-20 tahun tu. So saya orang cakap keluar pagi balik tengah malam, kadang-kadang
macam-macam lah kita kena harung orang masalah. Orang cakap bertimpa-timpa, kita dah jatuh, kita bangun, jatuh lagi, naik lagi. Jadi kat situ orang tak nampak. Yang penting jangan sekali-kali putus asa, jangan give up. Memang siapa-siapa dalam dunia ni pun apa saja dia buat akan ada dia hari dia akan down, akan ada dia akan give up. So diri sendiri kita kena lawan. Hari-hari kita kena fikir macam mana kita nak bangun, macam mana kita nak fight balik. Dengan orang cakap, yalah saya relatekan dengan industri yang tadi tu lah. So kalau ikut memang orang cakap sekarang ni sangat-sangat terasa. Orang cakap hari-hari pun rasa down, tapi hari-hari pun kena lawan. So harapan saya untuk kawan-kawan seperjuangan kat sana, jangan ambil mudah, jangan buatlah perkara-perkara yang tak betul, especially nak manipulate duty ke apa. Cuba bersaing secara sihat. So saya tak tahulah orang cakap benda ni berkesan ke tidak, tapi kita cuba untuk naikkan industri ni balik bersama-sama, fight bersama-sama, orang cakap sampai sudahlah. Jadi jangan ada orang cakap berpuak-puak. Contohnya orang ni boleh buat macam ni, dia boleh jual macam ni, lawan orang ni. So cuba wujudkan satu situasi yang mana kita sama-sama berkongsi. Jadi kalau kata kita berkongsi harga, contoh berapa harga yang you jual yang sepatutnya yang orang cakap yang okey lah dengan market. Jadi you share dengan kawan you, okey tak aku jual harga ni macam ni, aku kena ikut macam ni harga market. Jangan orang ni jual, contoh orang ni jual 200,000, saya nak kena jual 180,000 semata-mata nak dapatkan sale. Tapi akhirnya yang orang cakap jatuh tersungkur kita juga sendiri. So macam mana kita nak bertahan? Maknanya player itu sendiri kacau. Kita nak tahan untuk berapa banyak company AP, berapa banyak permit yang akan dikeluarkan, itu kita tak boleh nak elak. Sebab itu memang orang cakap kerajaan kita sendiri pun nak galakkan benda tu untuk kita sama-sama orang cakap berjuang, sama-sama cari makan lah. Tapi kita tak nak orang cakap kerajaan dah tolong kita, tapi akhirnya kita yang rosakkan diri kita sendiri, industri itu sendiri. Sebab benda-benda yang saya cerita tadi, sebab dia mungkin nak singkat kaya. betul Nak kaya cepat. Saya faham memang dulu syarikat apa ni AP ni, pegawai AP ni memang tak banyak. Sekarang ni boleh kata dulu ada 97 orang. Dulu 100 lebih, yang aktif pun lebih kurang dalam 80 ke 90 lebih. Yang mana sekarang ni kalau nak compare dah ada 300 lebih. So akan ada yang orang cakap bertambah lagi. So, adakah dia penjual kereta lebih banyak daripada pembeli? Biarkan dia jadi lambatkan. Okay, kalau yalah, kalau kita sentiasa keluar lah, kita keluar tak payah jauh lah, kita ke negara jiran lah. Saya ambil contoh dekat Indonesia, rakyat dia ramai, ada 230 juta lebih kurang lah. So nak compare dengan Malaysia ni ada 30 juta. Tapi industri dia memang besar. Cuma industri kereta macam-macam model lah yang mana kita tak pernah dengar pun dekat saya cerita pasal Indonesia lah. Kat sana memang terlampau banyak. Akan tetapi untuk penjual-penjual, dealer-dealer baru dan dealer-dealer yang bukan, macam mana nak sebut, sini kita sebut franchise. So kat sana kita baru lah, sebab kat sana leadership lah. So tak terlampau banyak macam kat sini. Tapi demand untuk dia balance dengan population. Dia balance sebab kita faham lah yang kaya dia sangat kaya, dan kaya dia pun tak silap, dia tak ada golongan pertengahan. Kurang. Nak kata tak ada tu bukanlah tak ada, tapi dia akan kaya teruk. Kaya yang sampai ada private jet. Jadi kebiasaan. So kita takkan dengar kat sini lah. Mungkin kita tak tahu, tapi kat sana lebih menyelah lah kaya dia tu. Okay, kita tak nak cerita kaya orang punya cerita. Kita nak cerita maknanya demand kat sana tu lebih, tapi yang supply dia bukanlah kurang, maknanya balance. Ada balance dengan population dekat sini. So kalau kat sini ni, minta maaf lah, saya rasa macam dah terlebih supply. Terlebih supply, so demand tu kurang. So sebab tu akan terjadinya price war ni. Yang mana memang tak pernah habis.
dan sangat-sangat tidak sihat. So memanglah sebaliknya menguntungkan consumer, tapi sampai bila company-company yang macam kita orang ni lah boleh bertahan, mampu bertahan? Mungkin juga okeylah DTC ada 2-3 segmen, ada kereta-kereta Japanese car, ada kereta pertengahan dan ada kereta mewah. So kalau kami tak mampu bertahan dengan kereta Jepun, mungkin kami bertahan dengan kereta mewah. Tapi apa pula kawan-kawan kita akan hadapi yang hanya menjual kereta Jepun, yang baru menjual, yang baru belajar bertatih, belum berjalan pun dah kena tolak. So macam mana industri ni? So saya harap benda tu lah. So relate dengan apa yang Fila tanya, saya harapkan saya bukan inspirasi tu bagi saya pun, saya tak layak untuk berkongsi lah, sebab saya pun tak sampai level yang, bukan level lah, memang tak ada level pun. Saya hanya biasa masih lagi penjual kereta seperti dulu, cuma menjaga tu lebih kepada menjaga company tu lebih sikit lah. Tapi saya masih buat sale sampai sekarang. Saya suka buat sale. Kalau tak ada sale, saya rasa saya tak boleh orang cakap tak boleh duduk diam lah senang cerita. Selalu panas, selalu aktif, jangan mudah putus asa, jangan koyak, jangan give up. So susah nak describe tu. So sama-sama lah kita fight untuk kita menaikkan balik industri recon ni, yang mana sekarang ni boleh kata suram pun. So agak-agak kita push lagi lah, especially ada produk-produk baru macam EV apa semua ni. So kita cari peluang, cari ruang. So kita push balik supaya industri kereta dekat tanah air kita ni maju dan rancak kembali lah. Macam dulu. Saya rasa impact dia, panas dia dulu lain lah. Walaupun dulu ni saya hanya orang cakap salesman cabut je, broker je, tapi saya seronok time tu. So sekarang ni ini antara luahan sikit lah. Saya pun tak tahu macam mana nak cakap, dan saya pun hari-hari terfikir juga macam mana pekerja-pekerja, staff saya, salesman saya nak survive kalau industri ni berterusan macam ni. So harapnya kalau katalah ada juga mana tahu di kalangan orang-orang government, orang-orang kementerian sendiri yang mendengar podcast daripada DTC ni, cubalah orang cakap buka mata dan cuba. Kami tak ada tuning jari kat siapa-siapa. So kita cuba nak cari jalan, solution yang mana boleh sama-sama membantu. Sama-sama orang cakap, kami bukan tak sokong, kami sokong kerajaan mengeluarkan banyak lagi company-company baru, tapi biarlah company tu yang berkualiti, yang orang cakap cukup pengalaman untuk menjalankan bisnes kenderaan yang sangat-sangat mencabar dalam keadaan sekarang. Saya ada satu soalan baru buat. Saya pernah berbual dengan bos isu harga dan isu cukai. Betul. Okay. Selalu. Saya rasa yang kita banyak borak pasal isu cukai sebab kita mengalami masalah pricing war. Okay. Apa sekiranya orang-orang macam kementerian melihat tak podcast kita yang tak seberapa ni? Okay. Apa yang bos harapkan supaya kementerian dapat mengawal cukai kereta import? Sebab dulu saya ingat-ingat lupa jawapan dia, mungkin dia boleh recall lagi. Apa yang bos harapkan kalau kementerian melihat podcast kita? Terus terang saya selalu, setiap kali lah saya ada peluang, ketika saya ada buat perjumpaan dengan kaki tangan kementerian, facility dan juga rakan-rakan yang sepatutnya ambil berat, ambil tahu pasal benda ni lah. Saya selalu satu je yang saya minta, jika sekiranya ni melibatkan, ni benda sensitif jugalah, tapi saya terpaksa sebutlah, jika sekiranya kawan-kawan ataupun pihak atasan daripada pegawai daripada BT dapat mendengar dan dapat sedikit ambil tahulah keluhan kita orang, cuba titik beratkan pasal duty.
Yang mana saya rasa pokok pangkal dia kat situ. So, okay, pertama, kita beli kereta daripada Jepun, UK especially, harga dia tak akan lari jauh. Mungkin sedikit sebanyak tu mungkinlah orang cakap atas long term punya relationship ataupun kepada yang kita jual beli tu, saya rasa taklah sebanyak mana pun perbezaan harga yang dapat dibuangkan. Jadi pokok dia, harga bukan isu besar untuk kita sentuh kat sini, sebab Jepun ada harga dia tersendiri. So yang mana nak beli grade murah dapat harga murah, nak beli grade tinggi kena bayar harga tinggi. So begitu juga sampai kat sini, customer nak grade tinggi memang kena bayar lebih sikit lah. So kena faham lah situasi tu. Tapi kadang-kadang berat juga untuk kita explain dengan customer ni, nak murah, nak cantik, dan nak apa lagi, nak macam-macam lah aspek yang harga. Betul. Tu yang saya nak balik cerita tadi ni, pasal harga dekat luar sana kita beli lebih kurang sama, tapi balik kat sini kenapa A boleh jual tinggi, terpaksa jual tinggi sebab nakkan profit yang sepadan, nakkan hasil, orang cakap kerja dia lah, titik peluh dia tu berbaloi lah dengan apa yang dia keluarkan, modal, tenaga apa semua. Dan company B ni sebaliknya, boleh jual murah lagi below dan market price. Maksudnya kalau kat sini kena jual 300, kat sini boleh jual 270. Adakah tu permainan duty tadi? Yalah, faktor-faktor tu lah. Saya pun nak komen lebih-lebih. Harga rendah. Saya nak komen lebih-lebih, saya tak berani. Tapi saya terpaksa tekankan kat sini sebab memang kita sangat-sangat titik beratkan pasal duty. So kita tak nak langsung ada ketirisan duty daripada pihak DTC, yang mana kita tak nak orang cakap senang cerita tipukan semua lah. Kadang-kadang ada customer datang DTC mahal tapi kedai B murah, kononnya murah dan barang yang sama. Benda ni yang itu perlu yang ditekankan, ditimbang balik oleh MITI. Saya kalau cerita bab tu letih. Setiap kali jumpa customer, itulah cerita saya. Saya dah macam boleh buka kamus lah, boleh buka buku, macam cerita supaya knowledge tu sampai kat customer. Sekurang-kurangnya mungkin niat saya satu nak cerita benda betul, nak cerita apa yang kita buat di sebalik tabir yang orang cakap ini murah itu murah, tu sebenarnya apa yang berlaku pada orang cakap pada dasarnya lah. Jadi at least kalau satu orang boleh terima, dia bercerita balik ke 10 orang, so benda tu akan spread. Walaupun orang cakap secara mulut krik-krik jugalah, tapi kita buat je lah apa yang kita mampu. So saya setakat ni saya rasa dah bertahun saya buat benda yang sama, ada hasil. Ada juga customer, especially yang beli kereta-kereta premier yang mahal yang juta-juta ni, datang, saya tak nak ni, beli kereta mahal tiba-tiba kan kena macam ni, so saya nak yang betul. At least kat situ ada sedikit kesedaran yang mana orang cakap customer sebenarnya penting bagi mereka, sebab dah belanja berjuta-juta, tiba-tiba kena manipulate duty, kereta kena tahan, kereta kena tu, kena ni. Jadi kita tak nak benda tu berlaku. Mana kereta kena tahan tu dari segi macam mana? Okay, pertama dia undi balik dan terdapat manipulasi dalam cukai. Dan ada tak short collection, orang panggil short collection lah di bahagian customer. So benda tu akan melibatkan pembayaran balik lah. Jadi dia korek balik lah, korek balik file, kena top up yang mana berapa yang tak cukup dulu, kena bayar balik. So benda tu kita tak nak lah. Risiko dia. Yalah, kita bukan risiko, kita memang tak nak ambil risiko. Memang kita nak buat kerja yang telur. So kita nak kerajaan melalui MITI dan customer itu sendiri cuba pantau benda-benda ni. So saya rasa memang akan ada orang akan sangat tidak puas hati dengan perbualan kita yang sebentar tadi mengenai isu ni tersebut. Tapi yang terangkat memang, tapi kalau kita tak mulakan, bila lagi? Saya rasa industri ni terus terang cakap, kalau berterusan macam ni, saya tak berani komen. Saya cuma boleh cakap, saya sendiri pun agak orang cakap terkesan, sangat terkesan. Apatah lagi kawan-kawan yang baru-baru mula mencuba. Dan saya pun orang cakap ada dengar-dengar yang mana ini bukan orang cakap cerita kosong. Banyak juga yang company-company baru yang
cuba untuk setahun dua ni, tapi yang dah mula tutup. Bungkus. Saya tak nak cakap bungkus lah, sebab tu rasa macam dah berat sangat. Tapi orang cakap kita faham sendiri dengan market yang macam ni, dengan orang cakap margin yang tak ada, so sampai bila nak bertahan? So kalau kata keluar modal orang cakap 5-6 juta tu untuk starting, nak start dengan showroom, nak ada beberapa unit kenderaan, silap-silap lepas tahun 2 tahun modal pun tak ada lagi. Makin ghostan, makin ke belakang. So macam mana nak survive? Itu kita cerita yang tak usah cakap yang baru, yang lama pun sendiri akan kesan tu akan sampai lah. Dah sampai pun sekarang. Harapnya kemudian mendengar lah. Yalah, keluhan kita lah. Keluhan peniaga kereta ni. Dan saya harap sedikit customer boleh buat pilihan yang tepat. Ya. Dan juga saya nak sentuh sikit lah, kalau ada mekanisme yang mana daripada pihak kementerian untuk orang cakap buat timbang tara, boleh nak keluarkan AP dengan banyak, tapi maksud saya untuk tapi ada penguatkuasaan. Kita boleh beri tempoh percubaan, tempoh rekod, betul, dan pemantauan yang lebih kerap. So check betul-betul company ni layak atau tidak. Bukanlah kata kita iri hati, tidak sekali-kali. Malahan kita berbangga sebab semua pun kita maklum yang dapat pun kaum Bumi Putra. So itu kelebihan yang ada lah. Kita juga harus berterima kasih untuk kerajaan, peluang yang ada selama ni lah. Tapi dalam masa yang sama, tolong pantau bagi pihak kami lah. Harap sangat benda tu akan orang cakap membantu untuk proses-proses penjualan lah. Kalau tak, memang tak ada pemantauan, saya rasa tak tahulah, memang terkesan, sangat-sangat terkesan. Dia makin dalam podcast kita ni, makin deep, makin deep. Dia information lah. Ya, tapi cabaran yang kita hadapi. It's good lah, sebab macam Cik Effendi sendiri pun yang orang yang dah boleh katakan lama dan meluahkan sedikit, orang kata ini maknanya bisnes tu asal persaingan tu asal garam bisnes, tapi mesti bersaing secara sihat lah. Persaingan tu perlu ada, tapi bila ada main kotor lah. Yelah, pasar. Benda tu yang jadi industri ni makin lama makin merudum. Pemegang AP ni bertambah, tapi yang tak berpengalaman pun banyak. Jadi dia nampak seolah-olah zaman ni zaman 15 tahun dulu, 10 tahun dulu punya era. Jadi ada privilege AP ni boleh jadi macam dulu tak, tapi disebabkan persaingan tak sihat juga yang memberi kesan negatif. Iyalah, dekat divisi motor. Kita ambil contoh lah. Kalau lah ambil contoh sesuatu company yang mana dia tak ada pengalaman, tiba-tiba dia nak cuba ni bukan cuba main-main, modal nak keluarkan, nak buka showroom, nak beli store, nak bayar duty, so bukan sikit-sikit duit. Jadi tadi saya ada tersebut, saya cakap at least ada 5 juta untuk starting. Tu 5 juta pun berapa unit kereta je yang kita dapat untuk permulaan. Especially Jepun, dia takkan bagi kredit line ataupun kredit term untuk company-company baru. Jadi contoh, dia orang start dengan 5 juta, tapi akhirnya selepas setahun atau 2 tahun mereka terpaksa tutup. Modal pun tak lepas, menanggung hutang lagi, dan dah jadi satu beban baru pula untuk orang yang macam ni. Jadi tak ke kita kesian kat dia orang. Dan ialah kita pun fikir juga dalam masa sama, kesian kat diri kita, kesian juga kat kawan-kawan sekeliling, kawan-kawan industri lah. Jadi tak ke benda tu orang cakap jadikan satu beban baru dalam industri. Bukan sikit. Kalau at least daripada 300 plus atau 350 company lebih kurang, so kalau dah orang cakap 20-30% yang berkeadaan macam tu, so tak rasa benda ni teruk ke? Yelah, maknanya hasrat awal tu nak menolong Bumi Putra memiliki AP tu untuk menjana ekonomi tu jadi macam terbantuk jugalah disebabkan ada amalan yang tak sihat macam ni kan. Betul. So kena minta maaf, bukan nak mengajar. Kita pun
Yelah, ini Jauh maknanya sangat. Cik Hendy sendiri meluangkan perasaan dari sudut pemilik DTC. Betul. Dari individu. saya ambil ni daripada pengalaman saya sendiri, apa yang terjadi sekarang di sekeliling. So kita pun tak adalah orang cakap tengok orang tu kita bercakap, tengok ni kita cerita diri kita sendiri sekarang dah cukup. Apatah lagi orang yang baru yang mula nak berjinak-jinak tapi akhirnya tersungkur sebabkan keadaan. So bagi saya sangat-sangat tak sihat lah. So memang kena lakukan sesuatu. Sama juga, once benda ni dah berlaku, dia akan impact, dia akan pergi kepada staff, akan pergi kepada salesman. So tak dapat buat sale, tak dapat macam-macam lah, dia akan berantai. So impact dia tu akan pergi jauh. Lepas ni saya rasa kita balik pada salesman lah. Kita nak hire salesman tu, kita kena ikut macam Indonesia. Jadi kita tak boleh pelayakan supaya customer pun tereducate. Dan kelebihannya untuk customer lah, macam mana untuk tangani masa. Sebab kita nak dapatkan kualiti, daripada kita bersaing, baik kita bersaing daripada macam mana kita consult customer ataupun pembeli. Sebab Indon dah ada team dia tu pun. Betul. Yalah, mungkin jugalah dekat Indon ni yalah, orang cakap untuk peluang pekerjaan tu sangat-sangat terhad. Jadi dia limitkan melalui pendidikan. Sampaikan saya tak salah dia minta at least ada diploma untuk jadi, walaupun 6%. So mungkin juga dia buat macam tu akan meningkatkan lagi kualiti daripada segi sudut knowledge lah. Sebab dia once dia dah ada education dia mungkin agak tinggi, jadi proses orang cakap mengenal cara kerja, unit-unit kerjaan yang mana kita perlu tahu produk knowledge. So lebih menyenangkan. Saya pun tak kata orang yang tak berpelajaran, yang kurang berpelajaran tak bagus. Malahan saya sendiri pun tak belajar tinggi pun. Jadi saya sedar diri, cuma ada pelajaran tu lebih membantu. Jadi orang cakap sampai ke tahap tu lah. So mungkin sampai satu masa kena fikir, kena apply kan. Betul. So yalah, apa lagi yang kita mampu buat, kita cuba lah. Kita nak deliver yang the best. Betul. Paling penting moto kita ialah kita cuba buat yang terbaik, tak ada janji bulan bintang. Dan itulah orang cakap mungkin resepi kita yang mana customer ingat kita sampai sekarang. Mungkin kita tak sama seperti yang lain, gah di depan dengan orang cakap macam-macam program, macam-macam orang cakap atur cara lah yang dibuat. Tapi kita hanya biasa-biasa, biarlah customer mengenali DTC dengan servis itu sendiri, dengan mengenali mungkin saya, Hamnya ataupun staff-staff kita sendiri, layanan mereka. Alright, kita dah sampai ke penghujungnya untuk podcast kita episod khas hari ni. So ini soalan yang terakhir. Okey, kita dapat banyak maklum balas daripada customer ataupun follower kita kat luar sana yang rasa segan nak masuk ke DTC showroom ni. Sebab dia rasa DTC showroom ni dia macam bawa segmen-segmen kereta yang eksotik, yang nampak macam high end. Kena mayat pun ada ke? Kena mayat pun ada. Adakah DTC ni dia tertumpu pada segmen kereta yang macam ni, ataupun memang DTC ni ada lagi satu lokasi ke yang bawa kereta-kereta yang orang yang kita panggil kereta mampu milik. Sebabnya ialah sebab orang masuk ke DTC nampak kereta supercar, kereta-kereta mewah, eksotik. Jadi di mana nak cari kereta-kereta yang mampu milik ni sebenarnya? Okay, sebenarnya DTC memang ada bawa masuk especially kereta daripada Japan lah, MPV, Wildfire, Alfa, SUV apa semua tu, Excel. Tapi mungkin juga orang dah terbiasa tengok YouTube daripada Abu Exotica pun memang banyak-banyak duk highlight kereta-kereta premium je. So jarang kita dengar Abu highlight pasal Wildfire, Alfa. Pernah? Rasa tak ada? Ada lah. Ada ke? Satu Kamu tak support JDM Motorsport
Bukan sebab kereta saya panggil kereta hitam putih. Oh, kereta hitam putih. Sebab colour dia dua, dia hitam dan putih. Dia kadang-kadang bila saya highlight satu model tu esok dah jual. Jadi saya nak, saya plan hari ni saya nak buat Alphard. Hari ni saya nak buat Boxy. Okey. Jadi bila saya tanya esok nak buat Boxy, besok dah ada orang lock kereta. Bila orang dah lock, saya tak boleh buat dah sebab nanti ada apa-apa jadi. Jadi sampai saya give up, saya buat je lah kereta luxury ni. Ke sebab komisen kurang tu. Mungkin. Tapi lepas minit tu dah terjual, kita boleh order baru lagi kan? Boleh. Cuma availability stock tu biasa saya akan buat kereta yang dah Ada lah. orang punya. So ada commission daripada sebab kereta yang display ni saya tak video kan lah sebab kereta tu for sale kan. Kadang-kadang dulu pun sebab kita ada komplain, jemaahnya kita ada setengah tu suka. Yalah, especially orang nak tengok YouTube ni, dia nak benda-benda yang baru. Tapi selepas dapatlah sedikit teguran daripada customer dan orang kat luar sana, jadi kita terpaksa akur. So orang cakap macam kereta yang ada kat DTC ni macam lenjan macam tu lah. Jadi kita stop, kita hanya buat video yang dah jual tapi dibenarkan oleh customer sendiri. So kita ada customer tak allow. So lebih kalau tengok tu video statik, ada video pula kereta dengan gambar statik apa semua tu. So tu je lah yang mampu. Kereta tak bergerak. Okay, balik tadi lepas Cik Wendy terangkan kereta-kereta yang daripada Japan tu. Kereta-kereta tu terletak di mana sekarang? Sebenarnya kami ada di KL sendiri, kita ada 2 showroom. Yang total ada 3. Satu di Pantai Timur, di Kuantan, dan di KL sebenarnya tak jauh daripada DTC yang HQ ni. Kita panggil DTC HQ, hanya ambil masa dalam 5 minit. 5 minit jalan kaki 5 minit. Kalau bawa kereta dalam 300 meter lah, lebih kurang daripada showroom DTC di Ampang Hilir ni. Ada lagi satu showroom dikenali sebagai DTC 2, which is showroom tu lebih besar sekali ganda daripada DTC HQ, yang mana menempatkan semua jenis kenderaan yang diimport masuk daripada Jepun sahaja. So kalau kita faham lah, daripada Jepun ni kebanyakannya MPV lah, MPV, SUV, Alphard, Wildfire, Harrier, Lexus. Tapi ada juga kereta-kereta mewah seperti Lamborghini Urus, even Rolls-Royce pun ada, Porsche pun ada, Mercedes pun ada, tapi daripada Jepun. So kita letak special kat sana. Sebab tu kita letak kat sana, kita hanya menempatkan kereta yang hanya diimport masuk daripada Jepun. Jadi kita boleh katalah DTC HQ ni adalah UK import, DTC 2 Japan import. Lebih kurang macam tu lah. So kita nak orang, sebenarnya kita alu-alukan sesiapa saja. Tak kira lah nak datang beli Boxy sekalipun, datanglah masuk ke DTC HQ pun kita terima, kita tak ada isu. Tapi orang yang bagi tahu tak boleh masuk sebab jual kereta macam ni, mahal macam ni, itu stigma tu orang cakap kalau boleh kena beli buang lah jauh. Dan kita sampai terpaksa buka satu showroom lagi lah untuk orang cakap nak buat satu segmen lagi supaya ni mungkin tepatnya orang tak segan, orang terus masuk je. Memang ada kereta-kereta macam tu, kereta-kereta yang orang cakap medium punya range. So lepas ni bagi customer yang melawat ke DTC 2 boleh juga singgah lah ke DTC HQ. Boleh nak gambar untuk lihat kereta-kereta yang high end kan. Boleh. Saya juga pun lepas ni akan lebihkan lagi lah untuk mengimport masuk stok-stok daripada Jepun especially. Tapi itulah macam kita sentuh tadi, harapan yang sangat tinggi, ada pemantauan yang lebih daripada segi duty, supaya duty ni orang cakap sihat. Semua AP holder, semua permit holder yang ada kat Malaysia ni dapat orang cakap adil, membuat pembayaran duty yang sama, which is lepas tu kita akan jual pun harga lebih kurang sama lah. So takkan ada duty murah, takkan ada duty mahal. Duty akan setara, mengikut variant, mengikut model. Mana tiada lagi perangan harga. Ada satu brand tu ada 5 model. So maknanya maksud puan ni custom tetapkan satu harga je. Macam tu ke? Tak juga. Sebab permainan dia bermula dekat situ. Yalah, mungkin juga, yalah kalau dapat selaraskan tu
lebih bagus lah, lebih menyenangkan. Tapi saya rasa benda itu bukanlah semudah itu yang kita sangka. Saya masih lagi orang cakap terima apa sahaja proses, apa sahaja syarat-syarat yang ditetapkan oleh pihak yang berwajib. Tetapi penguatkuasaan itu penting supaya dapat memantau orang-orang yang manipulate ni. So kita tak nak benda tu berlaku lagi. Maksudnya kita cuba enforcement lebih agresif. betul, supaya semua syarikat-syarikat yang orang cakap dalam industri ni bayar cukai yang sama. Kalau satu model tu je. Jadi tak ada model yang ni kita bayar yang lain supaya orang cakap dapat jual murah. So kat situ isu tu takkan timbul lah. Siapa yang tak nak untung, kecuali kalau dah memang nak masuk unit tu nak ambil harga modal, maknanya baik tak payah, baik simpan duit kat bank je, tak payah nak jadi businessman. Kalau dah duit banyak sangat, ambil je, dapat interest pun dah boleh apa orang cakap, dah boleh duduk diam. So kita ni memang terpaksa struggle, memang kita orang cakap betul-betul buat kerja lah, betul-betul buat kerja, betul-betul orang cakap ada peranan dalam industri ni. Memang kita cari makan kat sini. Senang cerita, bahasa kampung ni giok nasi kita kat sini. Nasi, ya. So ini betul-betul lah yang kita panggil tutup untuk edisi khas ni. Jangan segan-segan nak datang. Jangan segan-segan nak datang. Dan terakhir kali lah rasanya ada kata-kata nasihat ke, kata-kata sedikit sebanyak untuk customer lah, customer kita di luar sana, khususnya daripada DTC motor. Okay, pertama sekali jangan segan, jangan malu-malu datang je ke DTC, walaupun nak bergambar, nak tengok, nak bertanya sekalipun tak apa. Mungkin daripada situ akan ada hubungan lah. Kalau tak beli untuk kita, mungkin untuk saudara kita boleh recommend kawan-kawan kita. Tak beli sekalipun datang berborak-borak DTC pun ada orang cakap warung kat depan pun tak ada kedai, boleh ada kedai. Okay, nombor 2, berbalik kepada orang cakap knowledge lah. Ambil tahu sedikit. Mungkin kalau tak menyeluruh, sedikit sebanyak pasal percukaian. Jadi sikit banyak kalau kita nak beli, bukan nak beli kat DTC pun, nak beli tempat lain sekalipun, kita ada knowledge supaya kita tidak tertipu. Kenapa murah bersebab, kenapa mahal pun bersebab. Jadi orang cakap biarlah setara, biarlah berpadanan, biarlah setimpal. Tak mungkin ada satu-satu syarikat yang kita buka ataupun sesiapa buka kita meniaga tanpa untung. Sikit sebanyak kita nak untung, tapi untung tu berpada macam mana proses, macam mana buat tu. So kita sendiri yang tahu. Jadi biarlah customer ataupun consumer kat luar sana ambil tahu benda-benda ni sedikit supaya satu tak tertipu lah. Saya cakap tadi tak tertipu, dan orang cakap sikit sebanyak dapat orang cakap belajar dan apa lagi dapat mengelak risiko daripada kereta dan macam-macam lah, tahan dan sebagainya lah. Sebab kan bila masalah cukai dah selesai, ada juga isu grade accident, banyak lagi. Betul, mileage dan sebagainya lah. Maksudnya di episod-episod yang lepas kita ada highlight berkenaan dengan cara-cara pembelian, bagaimana untuk elak ditipu. Dan kat situ mungkin menjadikan sedikit panduan lah untuk membeli di luar sana, untuk beli kereta Recon. Betul. Tadi bila cakap pasal proses pembelian, okay, saya nak sentuh sikit. So saya sentiasa terbuka, datanglah berjumpa carilah sesmen DTC untuk bertanya khabar, dan yang mana nak buat periode, yang mana memang nak cari kereta-kereta high end, premium, nak yang memang terus-seterusnya lah. Jadi berkunjunglah ke DTC. Kami akan buka, kami akan ajar, kami akan bagi tahu berapa duty yang kami bayar. Dan jangan sekali-kali ingat harga tu murah, kamu dah selamat. So itu kena murah selamat. So berjaga-jaga, berhati-hati lah. Sebab kita spend duit yang agak banyak untuk kita orang cakap reward, tapi reward tu sebenarnya dah tak jadi reward. Nanti jadi masalah pula kat kita. So elakkan benda tu berlaku. So datanglah kepada tempat yang betul. Kita tak cakap DTC ni orang cakap ni lah. So kita cuba sebaik mungkin jalankan proses sebaiknya dan seterusnya.
Itulah janji kita untuk customer. Okay, untuk kata-kata terakhir kami pada hari ini, selamat berpuasa. Dari aku? Saya tak ada sebab Buah Fendi cakap apa. Sama-sama. Macam apa yang Buah Fendi cakap tu betul. Sebelum buat pembelian, survey. Sebab kalau kita nak kata kita yang paling telus, takut ada yang tak senang. Tapi kadang-kadang di sini harga mahal lah, harga tak masuk akal lah. Kadang kedai sana murah sampai 10,000. Saya tengok dengar pun saya naik senak perut. Betul harga murah ni dapat spek dia ni. Kadang-kadang kereta tu mungkin kereta accident, kereta yang low grade, kereta yang pernah acap dan sebagainya lah, kereta yang bau rokok dan sebagainya. Tapi saya punya jaminan sebagai salesman di DTC, kami tak adjust mileage. Kalau ada pun yang di-adjust, biasanya saya akan maklumkan dengan customer terlebih awal lah. Sebab kadang-kadang customer cari particular spec macam ni, tapi DTC tak ada. Jadi kita ada kawan-kawan yang support. Betul. Kita ada, kadang-kadang mungkin kita tak tahu kondisi asal kereta tu macam mana. Tapi kalau saya advise, boleh check screw tu. Betul. Boleh check di mana-mana website Jepun tentang sejarah kereta ni. Saya highlight kesahihannya. Benda ni amat penting sebab kadang-kadang kita ni dicop jual mahal. Sebenarnya bukan mahal kan. Itulah harga sebenar. Macam mana nak urai benda ni? Saya pun dah tak tahu macam mana nak berkongsi, nak bincang dengan staff berkenaan dengan harga ni. Saya bukanlah nak fed up, tapi itulah kadang kita tanya customer pun tak masuk akal. Dia orang ingatkan satu-satu model macam Alphard, Velfire yang harga jualan 300-350 ribu tu, kita dah boleh cecah keuntungan sampai 5-60 ribu. Sebenarnya kalau cerita pun orang pun takkan percaya. Orang akan gelak kalau kita cakap untung kita 10 ke 15 ribu, which is nak cari 10% pun tak sampai. Nanti buat special tu kita boleh review. So tapi itulah yang kami hadap, itulah yang kami terpaksa, orang cakap telan. So harapnya customer kat luar sana faham lah. Saya pun mencari rezeki, macam Abu pun mencari rezeki untuk kita orang lah. Jadi apa lagi yang kita orang boleh buat untuk kita orang improve kita orang survive dan macam-macam. So harap customer juga faham. Jadi tak adalah orang cakap terlampau menekan kita, especially harga lah. So harga je. So cerita dia harga. So kita bercerita pasal harga ni ada point dia. Bukan suka-suka nak bagi harga macam ni, tak ada. So datanglah berbincang, datanglah bercerita supaya knowledge tu sampai juga kat orang kat luar sana, supaya tak terkena. Dan kita juga buat personal shopper boleh? Boleh. Special order lah. Sampai kalau nak especially UK lah. Kalau kata ada customer nak berjalan, nak pergi UK, nak mencari kereta pun boleh, tak ada masalah. Kita akan aturkan. Pilih depan mata. Pilih depan mata dengan kos. Kos tu kita bincang lah. Mungkin ada kos yang customer kena tanggung, ada yang kita boleh cover, mengikut pembelian dia lah. Masa tu pilih ni depan mata. Tengok berapa cukai, berapa currency, dan banyak lagi lah kalau kita nak buat breakdown. Memang. Jadi daripada bos ada itulah maksudnya apa penambahan ke? Dah banyak borak nanti kalau banyak-banyakkan dah tak ada untuk segmen lain pula. Pun minta maaf sekali lagi lah. Saya nak mohon maaf jika sekiranya ada tersalah cakap, ada yang terasa. So saya mohon maaf 10 jari susun. Pertama sekali sebab saya pun memang tak pernah berada dalam sesi podcast ni. Ini first time dan agak gugup jugalah. Cuba buat spontan, padahal dalam ni kita sendiri je yang tahu, tapi itulah saya cuba. So harapnya mana tahu dijemput lagi oleh Abu dengan Villa ni, kita kena improve lah. Saya lah kena improve lagi, cari knowledge sikit. So itulah spesifik yang boleh saya kongsi. Okay, Alhamdulillah selesai kita punya sesi podcast. Harapnya dapat membantu. Terima kasih juga Villa melontarkan soalan-soalan yang pedas dan mencabar, tapi berjaya dijawab oleh bos kita. Jadi juga saya pesan kepada semua
singgah-singgah, jangan duduk segan dengan isu ni. Ayat baru ke? Ya? Ayat baru berhati-hati. Berhati-hati ketika membuat keputusan di kereta import. Kereta idaman anda. Kereta idaman. Murah bukan murah semata-mata. Betul. Tadi apa Ayat. Mahal bersebab, murah pun bersebab. Kalau murah tu pun ada. Okey. Kalau mahal kita bincang. Jadi selamat menjalani bulan Ramadan dan selamat Hari Raya in advance daripada kami di TC Motor, Fila, daripada Prof Fendi dan yang lain-lain dalam episod sebelum ni. Dan tetap ikuti podcast kami. Banyak lagi isu-isu yang kita akan bahas. Mungkin esok kita akan buat podcast di UK pula kalau berkesempatan. Mungkin juga nanti kita boleh jemput selebriti idaman yang telah membeli kenderaan dengan kami. InsyaAllah next podcast kita selepas Hari Raya Kita jemput motorsport enthusiast ke. Okay. untuk Racer. sikit berkenaan dengan car lifestyle kan. Macam mana kita boleh temu ramah dengan kolektor. Yalah. Kereta-kereta yang klik apa tu dia panggil, kalau satu-satu kelab tu mesti ada dia punya leader. So kita jemput society dia. Society club. Okey, mungkin akan jadi segmen yang menarik. Segmen akan datang lah. Okey. Jadi terima kasih kerana meluangkan masa sehingga habis. Jumpa lagi dan Assalamualaikum. Mohon. Berapa jam? Alhamdulillah boleh cover semua. Ya, Cover semua. Dia lagi lama lagi orang suka dengar podcast. Sebab tu kalau Spotify tu ada orang yang suka dengar. Satu. Kita kena kemas boleh? Nak dengar kan? Box. Apa ni? Ni kan? Ada barang lagi ke tak? Ya, boleh masuk dengan. Fikir. Okay, selesai episod khas Alhamdulillah. behind the scene. Tadi berapa minggu kan nak masa? 2 minggu. Sebelah 3 ni dah start lah kot. Kau ni boleh off Biar. Dah. Okay boss, thank you. Okay boss, thank you very much. Panggil Rita. Untuk bilang. Dia ada sini pun tak juga. Oh, betul. Yang bos tadi tu bagi bos. Tak ada tolong rumah